Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 3 akan membentangkan tentang tajuk bab 3, iaitu pendekatan psikologi terhadap pembelajaran. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli, iaitu Muhammad Imanuddin bin Abu Suhaimi, Muhammad Faiz bin Taqiyuddin, Muhammad Nur Aswadi bin Kamaruddin, Nur Safatono binti Sayuki dan Siti Zawiyah Hanum binti Zulkarnain. Sebagai pengenalan, pembelajaran terbahagi kepada 4 aspek, iaitu behavioris, kognitif, sosial dan humanistik, yang akan diterangkan sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Aswadi bin Kamaruddin, nama matrik 272045. Pada hari ini saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan tajuk yang ketiga, pendekatan psikologi terhadap pembelajaran. Di mana di dalam pembelajaran ini ada 4 teori ataupun 4 mazhab. Yang pertama, mazhab behavioris, kedua kognitif, sosial dan juga humanis. Dua mazhab akan diterangkan oleh saya, iaitu behavioris dan juga kognitif. Kita pergi kepada mazhab yang pertama, iaitu mazhab behavioris. Tokoh bagi mazhab ini adalah Ivan Pavlov, Thorndike dan juga Skinner. Maksud ataupun pendapat bagi mazhab behavioris ini adalah pembelajaran yang berkaitan dengan tingkah laku. Maknanya senang untuk kita ingat di sini adalah behavior. Nama daripada mazhab itu sendiri, itu kelakuan. Mazhab behavioris ini adalah tingkah laku manusia yang kita dapat lihat secara langsung. Seterusnya adalah teori, ujian dan pemerhatian terhadap haiwan, anjing, kucing, tikus dan juga burung. Ketika 3 orang tokoh ini telah membuat eksperimen terhadap haiwan-haiwan ini, di mana Ivan Pavlov telah membuat eksperimen terhadap anjing, kucing telah dibuat oleh Thorndike dan juga tikus telah dibuat oleh Skinner. Ujian ditupukan kepada rangsangan gerak balas menghasilkan tingkah laku. Pada mereka, tingkah laku murid boleh diperhati, dikawal dan juga diramal. Maknanya dalam situasi yang lain dapat kita terangkan adalah seorang guru itu menerangkan pembelajaran di dalam kelas kepada murid-murid. Maknanya guru itu telah memberi stimulus kepada pelajar. Lepas tu pelajar merespon apa yang pelajar faham, apa yang pelajar faham daripada pengajaran guru itu. Seterusnya kita pergi kepada kelebihan dan kekurangan pembelajaran atau teori behavioris. Yang pertama kita pergi kepada kelebihan, dapat bantu pelajar mencapai tujuan pembelajaran. Ini kerana guru akan membimbing pelajar itu 100%, itu dengan memberi stimulus secara berterusan kepada pelajar. Maknanya jika seorang guru itu kurang memberi stimulus kepada pelajar, maknanya pelajar itu akan kurang faham terhadap pembelajarannya. Yang kedua adalah teori dirancang secara khusus, maknanya dia ada sukatan pembelajaran yang khusus. Dan yang ketiga adalah sesuai dengan teori pembelajaran. Seterusnya kita pergi pada kekurangan. Yang pertama, kekurangannya dapat kita lihat adalah yang pertama, hanya berpusat kepada guru. Maknanya jika guru tidak berfungsi, maknanya murid-murid juga akan blur di dalam kelas.
Yang kedua adalah mengutamakan hafalan daripada latihan. Ini kerana dalam mazhab behavioris ataupun teori ini adalah dia mementingkan hasil daripada prosesnya. Okay. Di situ merupakan satu kunci juga dalam teori ini, dia menekankan hasil daripada prosesnya. Yang ketiga adalah pelajar menjadi pasif dan tidak inovatif. Ini kerana semua pembelajaran hanyalah diarahkan oleh guru, dan pelajar tidak berdikari dalam mencari rujukan ataupun untuk lebih menambahkan kefahaman murid itu. Okey, kita pergi kepada mazhab yang seterusnya adalah mazhab kognitif ataupun teori kognitif. Okey, tokoh bagi mazhab kognitif ini adalah bernama Kohler, Bruno, James dan juga Ausubel. Okey, Kohler ini merupakan pengasas kepada teori Gestalt. Okey, pendapat ataupun maksud mazhab kognitif ini adalah pembelajaran adalah proses dalaman yang berlaku dalam akal fikiran dan tak dapat diperhati secara langsung daripada tingkah laku manusia. Okey, maknanya mazhab kognitif ini kita tak dapat lihat ataupun dapat perhati secara langsung daripada tingkah manusia, berbeza dengan mazhab behavioris di mana kita dapat lihat secara langsung daripada tingkah laku manusia itu. Okey, tumpuan kepada pelbagai jenis pembelajaran dan proses penyelesaian masalah dan celik akal mengikut peringkat umur dan kebolehan murid. Okey, seterusnya kita tengok bagaimana penerapan teori pembelajaran kognitif ini. Ialah pelajar tidak berpusat kepada guru. Maknanya pelajar tidak hanya menumpukan pengajaran guru di dalam kelas 100%. Okey, pelajar juga harus berdikari dalam mencari rujukan ataupun untuk lebih memahamkan pembelajaran yang telah diajar di dalam kelas. Okey, yang kedua adalah bahan dan juga teori pembelajaran menjadi perhatian utama. Maknanya di sini bukan 100% kepada guru yang perlu menjadi perhatian utama untuk murid lebih faham dalam pembelajaran. Okey, yang ketiga adalah guru harus memerhatikan tahap perkembangan kognitif pelajar. Okey, maknanya guru harus melihat sejauh mana pemahaman seorang pelajar itu terhadap pembelajaran yang telah diajar ataupun daripada usaha pelajar itu sendiri mencari bahan dan juga teori pembelajaran. Okey, di sini saya ada sertakan rujukan video mana-mana kawan-kawan yang tidak jelas ataupun tidak faham apa penerangan yang telah saya berikan ini, boleh klik link YouTube ini. Okay. Seterusnya adalah teori pembelajaran sosial yang dipelopori oleh tokoh Albert Bandura. Teori pembelajaran sosial ni adalah satu gabungan antara behavioris dan kognitif. Behavioris yang diterangkan sebentar tadi adalah satu pembelajaran yang berkaitan dengan tingkah laku yang boleh diperhatikan, dikawal dan diramal. Manakala kognitif adalah satu proses dalaman dan ataupun pemikiran yang berkaitan dengan tingkah laku dan ia tidak dapat diperhatikan secara langsung. Okey, seterusnya adalah Albert Bandura percaya bahawa suatu tingkah laku itu berlaku melalui proses pemodelan, atau dalam erti kata lain, suatu tingkah laku itu perubahannya berlaku melalui proses pemerhatian dan peniruan. Manusia secara semula jadinya belajar melalui proses peniruan dan pemerhatian, iaitu dengan cara melihat apa saja perilaku individu di sekelilingnya, terutama ibu bapa. Kebarangkalian untuk
seseorang individu yang masih kecil untuk meniru tingkah laku individu yang terdekatnya adalah tinggi. Dan sebagai contoh di sini adalah seorang kanak-kanak yang berusia 4 tahun yang kerap melihat ibunya berdiri di atas kerusi untuk mengambil barang dari tempat tinggi, kemungkinan besar akan cuba meniru tingkah laku ibunya itu, ia dengan cuba memanjat kerusi untuk berdiri di atas kerusi tersebut. Dan ini menunjukkan manusia mampu untuk belajar melalui peniruan. Seterusnya adalah teori humanistik yang dipelopori oleh tokoh Carl Rogers. Menurut Carl Rogers, setiap manusia mempunyai harga diri, iaitu ada minat yang tersendiri dan unik. Selain itu, setiap individu mempunyai kecenderungan untuk bergerak menuju ke arah kesempurnaan kendiri, daripada hierarki yang paling bawah sehinggalah hierarki yang paling tinggi yang boleh dicapai oleh seseorang individu. Okey, pada masa yang sama, Carl Rogers percaya bahawa setiap manusia boleh berkembang secara berperingkat. Oleh itu, strategi pembelajaran yang berbeza-beza perlu diatur mengikut kehendak, perkembangan dan emosi murid, kerana setiap individu mempunyai cara belajar yang berbeza-beza. Dengan cara ini, setiap individu mempunyai potensi yang berbeza-beza mampu mencapai dan berkembang ke tahap yang paling optimal dengan bimbingan guru. Seterusnya adalah slide pengertian pembelajaran, di mana pembelajaran secara amnya adalah satu proses untuk memperolehi ilmu pengetahuan dan mengasah kemahiran-kemahiran yang ada untuk memberikan satu nilai tambah kepada seseorang individu. Sebagai contoh kemahiran adalah kemahiran main bola, kemahiran menangkap bola dan lain-lain kemahiran. Contoh ilmu pula adalah seperti ilmu kemanusiaan, ilmu kejuruteraan, ilmu agama dan banyak lagi. Untuk proses pembelajaran meliputi dan merangkumi 6 peringkat, di mana ia bermula dengan peringkat pertama iaitu kewujudan rangsangan, dan seterusnya dia akan ke peringkat yang kedua iaitu berlakunya pemilihan rangsangan yang sesuai oleh organ-organ deria oleh seseorang individu untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Okey, untuk peringkat yang ketiga adalah ia akan erti rangsangan itu akan difikirkan di dalam otak dan seterusnya akan membentuk satu pengalaman dan ilmu pengetahuan yang baru terhadap seseorang individu. Untuk peringkat kelima, seterusnya dia akan ke peringkat yang kelima. Seseorang individu akan dapat mengamalkan mengamalkan pengetahuan dan pengalaman yang ada dalam situasi yang sepadan dan sesuai dengan tingkah laku tersebut. Dan akhir sekali akan berlakulah perubahan tingkah laku dan satu pembentukan tingkah laku yang baru dalam diri individu. Teori pembelajaran behavior. Dalam teori ini, terdapat 3 orang tokoh yang mengendalikan teori pembelajaran behavior ini. Antaranya adalah Ivan Pavlov, Edward Thorndike dan B.F. Skinner. Ivan Pavlov, kita telah kenal dia sebagai tokoh yang mula-mula mengkaji mengenai pelaziman klasik. Edward Thorndike pula adalah tokoh yang menunjukkan bahawa pembelajaran adalah sesuatu yang berterusan bagi binatang dan juga manusia. B.F. Skinner pula adalah tokoh
tokoh yang melakukan pembelajaran dan pelaziman. Dalam kata yang lain adalah pelaziman operan. Dapatan-dapatan ini telah diperolehi daripada rujukan yang lepas. Di samping itu, teori pembelajaran behaviour ini juga telah disebut sebagai teori rangsangan gerak balas. Teori pembelajaran behaviour ini juga disebut sebagai teori rangsangan gerak balas. Terdapat 4 nama-nama lain, iaitu pelaziman gantian, pelaziman pemindahan, pelaziman bergerak balas atau rangsangan, dan akhir sekali adalah teori GR. Teori GR ini adalah teori gerak balas dan rangsangan. Nama-nama ini boleh digunakan selain daripada teori rangsangan gerak balas. Dalam teori pembelajaran behaviour ini juga, Ivan Pavlov telah menggunakan seekor anjing untuk mengkaji sistem pencernaannya. Dengan melakukan kajian ini, Ivan Pavlov telah menemukan TPK atau dikenali sebagai teori pelaziman klasik. Slide seterusnya kita akan melihat kajian Ivan Pavlov yang pertama. Perkara yang dapat kita lihat di sini adalah A dan B, di mana kedua-dua itu berbeza. A, apabila makanan yang berada dalam mulut anjing akan menyebabkan anjing itu merembeskan air liurnya secara semula jadi. Jika lihat B pula, makanan yang dikesan oleh anjing akan menyebabkan anjing itu menghasilkan jus gastrik. Gambar ini adalah contoh di mana ia menunjukkan keadaan anjing yang sebelum, semasa dan selepas diberi makan ataupun rangsangan daripada bunyi. Setelah kita melihat kajian pertama yang dilakukan oleh Ivan Pavlov, sekarang kita lihat kajian yang kedua yang dilakukan oleh Ivan Pavlov. Okey, kajian yang kedua Ivan Pavlov terhadap anjing. Okey, Ivan Pavlov melihat apabila makanan berada dalam mulut anjing tersebut, maka terhasillah rembesan air liur serta rembesan jus gastrik. Okey, bermakna rembesan air liur dan jus gastrik ini boleh dikelaskan sebagai respon yang tak perlu dipelajari. Maknanya anjing tersebut tidak belajar apa-apa melalui makanan dalam mulut. Maknanya apabila makanan berada dalam mulut anjing tersebut, rembesan air liur dan jus gastrik ini dikeluarkan secara semula jadi. Ataupun ahli psikologi menamakan rembesan air liur dan jus gastrik yang dikeluarkan ni adalah unconditioned response. Okey, sekarang kita melihat pada kajian yang ketiga Ivan Pavlov, iaitu masih lagi berkaitan dengan anjing dan makanan. Okey, Ivan Pavlov meletakkan makanan di hadapan anjing dan anjing tersebut mengesan makanan tersebut serta rembesan air liur dan rembesan jus gastrik terhasil. Okey, bermakna di sini anjing tersebut telah belajar bahawasanya dengan makanan tersebut air liur dan jus gastrik perlu dihasilkan. Macam tu. Lepas tu ahli psikologi menamakan tindakan ataupun rembesan air liur dan jus gastrik ini sebagai condition response. Maknanya anjing tersebut telah dipelajari. Okey, ini adalah sesuatu yang dipelajari. Okey, sekarang kita melihat kajian Ivan Pavlov yang keempat, iaitu masih lagi berkisar berkaitan dengan anjing. Dan bagi kajian keempat ini ada beberapa urutan eksperimen, iaitu ada 4 urutan eksperimen dan ada penambahan dari segi bahan-bahan rangsangan. Okey, bahan tambahan tersebut kalau kita melihat pada slide, kita ada loceng dan cahaya lampu. Okey,
serta makanan lah. Okey, kalau untuk step pertama kita lihat bunyi loceng. Apabila beliau membunyikan loceng terhadap anjing tersebut, tidak ada tindak balas rembesan Ailio. Bermakna rangsangan loceng terhadap anjing tersebut tidak memberikan apa-apa tindak balas. So, anjing tersebut tidak mempelajari sesuatu pada step pertama eksperimen ini. Okey, step yang kedua, Ivan Pavlov menggunakan loceng plus cahaya lampu sebagai rangsangan lah. Okay, sebagai rangsangan terhadap anjing tersebut. Okey, sebagai rangsangan. Dan kalau kita melihat pada slide, daging juga ditunjukkan. Okey, daging ditunjukkan terhadap anjing tersebut sambil loceng dan cahaya lampu dibunyikan dan dinyalakan. Okey, pada urutan eksperimen yang kedua ni, okey, anjing tersebut merembeskan Ailio. Bermakna anjing tersebut mendapat isyarat lah, macam okey, daging ditunjukkan, loceng dibunyikan, cahaya lampu dinyalakan, rembesan Ailio bertambah ataupun dihasilkan. Okey, pada urutan yang ketiga, Ivan Pavlov hanyalah mengulang step pertama, step kedua, step pertama, step yang kedua berulang-ulang kali. Dan pengulangan ataupun step yang diulang secara kerap ini dipanggil sebagai peneguhan. Okey, apabila step ini dibuat secara berkali-kali, didapati anjing tersebut rembeskan Ailio. Okey, bermakna anjing tersebut telah mendapat isyarat bahawa bunyi loceng, cahaya lampu serta daging yang ditunjukkan telah memberikan isyarat untuk anjing tersebut membuat rembesan Ailio. Macam tu. Sekarang kita melihat pada step urutan eksperimen Ivan Pavlov yang keempat. Okey, setelah anjing tersebut dibunyikan dengan bunyi loceng, dinyalakan lampu, tunjuk makanan, dan kita ada tengok tadi kan yang pasal rembesan Ailio apa semua tu. Okey, so urutan eksperimen yang keempat ini, loceng dibunyikan tanpa sebarang makanan. Bermakna loceng tersebut sahaja dibunyikan, dan loceng ini kita boleh panggil sebagai stimulus response. Tetapi anjing tersebut tanpa makanan ni, tapi anjing tersebut masih lagi merembeskan Ailio. Bermakna isyarat loceng tersebut memberikan isyarat kepada anjing bahawa rembesan Ailio tu macam dikesan lah. Sebab tadi kan ujian yang eksperimen yang pertama, yang kedua tu berkaitan dengan makanan apa semua tu kan. So dia boleh, anjing tersebut boleh samakan loceng yang berbunyi tersebut macam ada makanan padahal tak ada pun kan. So di situlah rembesan Ailio dikesan. Okey, pembelajaran pelajaran klasik dikatakan dibentuk apabila bunyi loceng mengganti tempat makanan sebagai stimulus respon. Bermakna bunyi loceng tersebut telah menggantikan tempat makanan, dan ini boleh dipanggil sebagai stimulus respon. Assalamualaikum, saya Siti Zawiya Hanum binti Zulkarnain, nombor matrik 270913, dan saya akan menerangkan tentang model plazima klasik di mana terdapat 4 jenis rangsangan yang didapati berdasarkan eksperimen ini. Yang pertama ialah rangsangan tak terlazim dengan menggunakan makanan dan didapati rembesan Ailio dikesan. Yang kedua ialah rangsangan terlazim, iaitu dengan menggunakan bunyi loceng dan didapati gerak balas tiada kaitan dengan tindak balas tak terlazim, misalnya perhatian anjing sahaja.
Yang ketiga ialah terdapat dua jenis rangsangan, iaitu rangsangan terlazim dengan menggunakan bunyi loceng dan juga rangsangan tak terlazim dengan menggunakan makanan, dan didapati rembesan air liur dikesan. Rangsangan keempat dan yang terakhir ialah rangsangan terlazim, iaitu perkaitan baru dengan bunyi loceng menggantikan makanan, dan kesannya ialah rembesan air liur juga dikesan. Maksud rangsangan-rangsangan ini pula boleh didapati di sebelah kanan, iaitu rangsangan neutral yang bermaksud sedar akan rangsangan yang diberikan tetapi tiada tindak balas yang berlaku. Rangsangan tidak terlazim atau unconditional stimulus ialah rangsangan yang berlaku dalam keadaan tidak terlazim dan disertai tindak balas. Yang ketiga ialah gerak balas tidak terlazim, iaitu tindak balas terhadap rangsangan tanpa mendahulukan pelaziman. Yang keempat ialah rangsangan terlazim, iaitu rangsangan yang neutral dan akan membawa gerak balas terlazim. Yang kelima ialah gerak balas terlazim, iaitu tindak balas yang diperolehi hasil daripada rangsangan yang dilazimkan. Dalam teori pelaziman klasik yang dipelopori oleh Ivan Pavlov ini, terdapat beberapa konsep penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran dihasilkan oleh beliau. Konsep tersebut ialah generalisasi, yang bermaksud rangsangan yang sama akan memberikan tindak balas yang sama. Diskriminasi, yang bermaksud berlaku apabila individu bertindak balas terhadap sesuatu rangsangan yang tertentu sahaja dan tidak pada rangsangan yang lain. Dalam kajian terhadap anjing, didapati anjing tersebut hanya bertindak balas apabila mendengar bunyi loceng saja, tetapi tidak pada bunyi selain daripada loceng. Yang ketiga ialah proses penghapusan, iaitu berlaku apabila rangsangan terlazim yang tidak disertai dengan rangsangan tidak terlazim. Dalam kajian Pavlov, bunyi loceng tidak disertakan dengan rangsangan tidak terlazim, iaitu makanan. Dalam hal ini, lama-kelamaan bunyi loceng tadi tidak akan merangsang anjing tersebut untuk mengeluarkan air liur. Tindak balas akhir akan terhapus, dan yang terakhir ialah pemulihan spontan, iaitu penguasaan atau bagaimana sesuatu organisma belajar sesuatu gerak balas atau respon baru berlaku secara berperingkat-peringkat. Lebih kerap organisma itu mencuba, semakin kukuh penguasaan berkenaan. Kesimpulan daripadanya ialah bagi fenomena generalisasi, anjing boleh membuat generalisasi, iaitu berupaya mengkategorikan rangsangan yang serupa dengan melakukan gerak balas. Dan bagi diskriminasi, anjing mengeluarkan air liur semasa bunyi siren dan tidak ada gerak balas terlazim apabila kedengaran bunyi lain. Maksudnya, anjing juga berupaya memberi gerak balas yang berbeza dengan rangsangan yang hampir sama. Sekian saja, terima kasih.